Nilai jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Mei dicatatkan sejumlah 1,850.9 juta, peningkatan sebanyak 42.1% berbanding 1,302.8 juta pada bulan yang sama tahun lalu. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Mei 2021 menurun sebanyak 15.6% berbanding dengan bulan April 2021. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 30.3% tahun ke tahun kepada 1,127.7 juta ringgit. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian kepada 822.1 juta ringgit dan juga ekspor jentera dan kelengkapan pengangkutan kepada 71.5 juta ringgit. Peningkatan ekspor bahan api galian terutamanya didorong oleh peningkatan ekspor minyak mentah, ekspor gas cecar asli LNG dan ekspor produk petroleum dari aktiviti hiliran. Peningkatan ekspor minyak mentah adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga purata kepada $69.96 setong bulan Mei tahun ini berbanding $28.46 setong tahun lalu. Begitu juga bagi ekspor LNG, peningkatannya adalah disebabkan oleh peningkatan harga purata kepada $8.01 setiap MMBTU daripada $5.82 setiap MMBTU. Sementara itu, jumlah isi padu bagi kedua-dua ekspor minyak mentah dan LNG telah mencatatkan penurunan berbanding dengan tahun sebelumnya. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Mei 2021 adalah Republik Rakyat China, diikuti oleh Singapura dan Jepun. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 723.2 juta ringgit, terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. Selain itu, peningkatan import juga antara lainnya disebabkan oleh peningkatan import bahan galian yang tidak boleh dimakan dan makanan. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan galian yang tidak boleh dimakan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Republik Rakyat China, diikuti oleh Malaysia dan Norway. Komoditi import terbesar dari Republik Rakyat China adalah jentera dan kelengkapan pengangkutan, bahan galian yang tidak boleh dimakan dan bahan api galian. Sementara itu, komoditi import dari Malaysia dan Norway kebanyakannya adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Mei 2021, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut berjumlah 1,720.4 juta ringgit atau 92.9%. Laporan penuh IMTS bagi bulan Mei 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Dalam harun ini, setiap majikan sama ada syarikat ataupun persendirian diingatkan untuk memastikan pekerja mereka untuk mematuhi peraturan-peraturan dalam menangani dan mencegah penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat di negara ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini menekankan perkara tersebut susulan beberapa gambar yang tular melalui laman media sosial baru-baru ini mengenai sekumpulan warga negara asing yang membuat perkumpulan ramai. Syarikat-syarikat perniagaan dan pengangkutan ataupun transport operator yang berdaftar di negara ini yang telah diberi kebenaran mengangkut dan menghantar barangan import dan ekspor juga diingatkan untuk mematuhi protokol kesihatan.
Pihak berkuasa tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas pada mana-mana individu dan majikan yang didapati melanggar atau enggan mematuhi mana-mana peraturan atau garis panduan yang telah dikeluarkan dan dikuatkuasakan dengan dikenakan denda di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kepada mereka bagi mengelakkan perkara. Berikutan dengan pengumuman terdapatnya kes jangkitan COVID-19 di negara ini, pemantauan ke atas harga barangan telah dipertingkatkan sejak 7 Ogos lalu. Semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sentiasa memantau harga dan stok barangan keperluan asasi tertentu secara mingguan sejak Disember 2020. Dalam perkara ini, para pengguna disarankan untuk menggunakan aplikasi pengguna bijak bagi membuat perbandingan harga dan pilihan. Harga barangan adalah berbeza dari satu kedai ke satu kedai yang lain tertakluk kepada faktor antaranya sumber bekalan kualiti dan kapasiti. Aplikasi pengguna bijak bertujuan membantu pengguna dalam membuat perbandingan harga dan seterusnya membuat pilihan yang tepat dan bijak. JPES dengan kerjasama The Hub Darussalam Enterprise telah membuat pemantauan ke atas tahap stok barangan asasi termasuk sungkup muka dan pembersih tangan di peringkat pembekal dan runcit. Setakat ini, kedudukan stok barangan asasi iaitu beras wangi mencukupi dan telah dipertingkatkan stok penyimpanan sehingga 8 bulan. Bekalan ayam, daging serta telur yang mencukupi memandangkan barangan tersebut boleh diperoleh berdasarkan kepada keberadaan barangan tersebut di kedai-kedai runcit dan pasaraya. Maklumat hasil kerja-kerja pemantauan tersebut dikongsikan dengan orang ramai dan disiarkan di dalam laman sesawang JPES. Pihak JPES akan mengarahkan para. Sementara itu, para peniaga dinasihatkan menjual barangan seperti sungkup muka, barangan kebersihan dan perlindungan diri yang dianggap sebagai barangan keperluan asasi dalam situasi pandemik ini pada harga yang munasabah dan berpatutan serta tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan. Pihak JPES akan mengarahkan para peniaga untuk menghadapkan maklumat dan justifikasi ke atas kenaikan harga barangan tersebut sekiranya harga yang dijual dianggap terlalu tinggi dan tidak munasabah. Para peniaga juga dinasihatkan untuk mempertimbangkan langkah-langkah sementara seperti pencatuan pembelian barangan bagi memastikan bekalan mencukupi dan orang ramai boleh mendapatkannya dengan mudah. JPES menyeru kerjasama berterusan dari pihak peniaga untuk memberikan maklumat-maklumat harga dan stok yang tepat dan benar. Pemberian maklumat palsu kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan adalah menjadi satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman di bawah Bab 177 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda RM4,000 atau kedua-duanya. Sebarang isu dan hal ehwal pengguna yang berkaitan dengan amalan perniagaan para peniaga yang tidak beretika, orang ramai boleh menghubungi JPES melalui talian pengguna Darussalam 123 atau WhatsApp ke 8333 123. Aduan pengguna juga boleh disalurkan melalui pengguna bijak atau email kepada aduanpengguna@jpes.gov.bn. Adalah getting more popular bagi kita orang membayar. Satu projek sedang dijalankan bagi mengadakan e-payment gateway. Kaedah memudahkan orang ramai membayar tanpa memerlukan wang tunai. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, melaluinya semua bank boleh menggunakan sistem tersebut sebagai clearing. Selangkah berkenaan merupakan sebahagian daripada inisiatif Digital Economy. Ketika ini, pembayaran melalui kaedah Quick Pay memudahkan pembayaran seumpamanya yang digunakan oleh para pengusaha kecil dan sederhana. Sebagai tambahan kepada kaedah-kaedah yang diperkenalkan di dalam Business Continuity Plan,
tempoh masa bekerja di pejabat secara fizikal ataupun work from office dikemas kini. Bermula 13 Ogos lalu, tempoh masa beroperasi bagi semua kementerian dan agensi-agensi perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun adalah sama seperti yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan. Sehingga kini, pelaksanaan flexible working arrangement diaktifkan dengan kaedah gabungan bekerja dari rumah dan juga bekerja di pejabat. Usaha tambahan ini bertujuan mengurangkan perjalanan keluar masuk pejabat bagi mereka yang diperlukan bekerja di pejabat secara fizikal sekaligus mengurangkan lagi risiko jangkitan dan akan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada para pekerja berkepentingan. Perkembangan dan pelan kerja perdagangan dan pelaburan antara ASEAN dan rakan dialog dibincangkan semasa mesyuarat Pegawai Ekonomi Kanan ASEAN, konsultasi rakan dialog. Konsultasi juga membincangkan persiapan bagi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN. Konsultasi rakan dialog yang dijadual diadakan pada September tahun ini. Mesyuarat Pegawai Ekonomi Kanan ASEAN diadakan pada 5, 11 dan 16 Ogos melalui sidang video dan dipengerusikan oleh Dr. Hajah May Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat juga mengambil maklum mengenai pelan kerja bagi pelaksanaan deklarasi bersama ASEAN Kanada mengenai perdagangan dan pelaburan dan perbincangan berterusan mengenai kertas rujukan bagi kemungkinan perjanjian perdagangan bebas ASEAN Kanada dan juga persiapan bagi pengumuman pelancaran rundingan perjanjian berkenaan. Para peserta mesyuarat juga bertukar-tukar idea mengenai impak COVID-19 kepada ekonomi serantau dan global serta langkah-langkah yang diambil. Mesyuarat disertai oleh negara-negara ahli ASEAN dan rakan dialognya termasuk Australia, New Zealand, Kanada, Republik Rakyat China, Kesatuan Eropah, Hong Kong, China, India, Republik Korea, Rusia, Switzerland, United Kingdom dan Amerika Syarikat serta para pegawai dan sekretariat ASEAN. Peluang pekerjaan dan internship di ASEAN melalui ASEAN Back Legacy Project Hyatt memainkan peranan penting dalam membantu pemulihan kesan daripada COVID-19 bagi mengukuhkan keupayaan modal insan ASEAN dalam masa depan pekerjaan dan digitalisasi. Bertemakan pekerjaan, kemahiran dan masa depan pekerjaan, forum diadakan secara maya. Dikendalikan oleh Ellen Lai, Pengarah ASEAN and Corporate Affairs, Majlis Perniagaan ASEAN UK. Forum Belia ASEAN dianjurkan oleh Majlis Belia Brunei dengan kerjasama ASEAN Youth Advocates Network AYAN dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Sekretariat ASEAN dan Forum Belia ASEAN NGO Indonesia sebagai rakan media.